Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid? Hari ini kita akan berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, dan kita akan belajar ini di muka surat 15 dalam unit 15, iaitu Oh Malaysiaku. Tajuk dia Aku Warga Negara Malaysia, dan kemarin kita akan belajar ini adalah menulis. Jadi murid-murid sudah buka buku surat 15. Baik. Kalau sudah buka muka surat 15, murid-murid akan lihat di halaman 15 mempunyai gambaran seperti ini. Menulis Aku Warga Negara Tersiri Sekolah. Macam ni ya. Ini adalah di muka surat 15 buku Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2. Jadi kita akan baca apa yang terdapat dalam muka surat 15 ini ya. Menulis Aku Warga Negara Malaysia. Jadi kita kecilkan sikit supaya lagi kita besarkan sikit ini. Jadi murid-murid boleh baca bersama cikgu. Situasi di sekolah. Murid-murid sama-sama ya, kita baca. Situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, Cikgu, jawab Hasan dan rakan-rakannya. Syabas, Hasan, Idris dan Kok Bun, kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Seterusnya, di bawah pula ya, situasi di rumah. Ayah, di manakah boleh saya dapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Amboi, bijaknya anak ayah, kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Okey, murid-murid, telah kita baca dan kita perasan ya, ada beberapa kotak merah yang telah diletakkan. Apa fungsi kotak merah ini sebenarnya ya? Fungsi kotak merah ini adalah tanda baca yang tidak diletakkan dan perlu kita letakkan tanda baca. Jadi hari ini kita akan belajar iaitu memurnikan teks dari aspek tanda baca ataupun kita mengedit teks ini, membetulkan teks dan meletakkan tanda baca yang betul supaya menjadi ayat yang lengkap. Jadi, apa itu tanda baca ya? Nampak? Tanda baca. Tanda baca ni kita ada tanda koma. Ini koma. Kita ada noktah. Kita ada tanda tanya ataupun tanda soal. Kita ada lagi tanda seru. Kita ada tanda petik. Dan kita ada huruf besar. Ini adalah antara tanda baca yang kita akan pelajari. Jadi kita tengok satu-satu ya. Tanda koma. Okey, tanda koma. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat yang boleh kita gunakan. Yang pertama, bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat, iaitu contoh ibu membeli sayur, ikan dan daging, ataupun Abu Kumar Zaidi pergi ke Muar. Jadi kalau kita ada banyak lebih daripada 2 benda, perkara ataupun orang yang kita sebutkan dalam senarai itu, maka kita akan gunakan tanda koma. Seterusnya terjadi belakang kata seru. Apabila kita jumpa kata seru, contoh dia amboi, jadi kita akan letak tanda koma dan belakangnya adalah tanda seru. Seterusnya untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Jadi kalau kita berhenti terus ayat kita noktah, tapi kita berhenti sekejap, jadi tanda seru. Contoh dia, berikan surat ini kepada ibu. Berikan surat ini kepada ibumu, Ali.
Sekejap je terberhenti. Masa ni kita nak sambung lagi. Jadi kita letak kata tanda koma. Seterusnya, di belakang kata penghubung pada ayat pada awal ayat. Di belakang kata penghubung di awal ayat. Jadi kita cikgu terangkan sampai C je dulu. Sebab untuk pembelajaran kita mungkin kita sampai hari ini kita cikgu terangkan sampai C dulu. Okey. Seterusnya kita ada tanda noktah. Tanda noktah ni digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Ayat biasa. Ayat biasa belakang dia mesti titik ataupun noktah. Kereta ini baru dibeli. Titik. Esok ibu akan ke Kuala Lumpur. Titik. Jadi itu boleh digunakan. Seterusnya pada singkatan nama orang. Pada singkatan macam YAB kan panjang kan nak tulis yang Ahmad Muhammad. Jadi kita boleh singkatkan tapi mesti letak titik baru kita mulakan dengan nama dia. Sama juga encik biasanya kita tulis EN titik. Okey. Seterusnya sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Cakap ajuk ini perlu kita letak sebelum tanda penutup. Contoh kata kakak ini koma, dia tanda penutup kata, pembuka kata. Bunga itu sudah layu, titik baru tutup. Seterusnya untuk menunjukkan angka perpuluhan. Jadi kita kalau belajar matematik perpuluhan kita letak titik, itu kegunaan dia. Seterusnya tanda tanya. Tanda tanya ni pada akhir ayat tanda. Biasalah kalau kita bertanya bilakah, siapakah, bagaimana, jadi belakang dia mesti tanda tanya. Pada akhir ayat tanya sebelum penutup kata. Sama juga ayat tanya juga tapi pada akhir sebelum penutupkah kata. Seterusnya tanda seru. Tanda seru digunakan selepas habis ayat yang seruan, perintah atau rasa emosi yang kuat. Contoh, wah, perbuatan awak sangat sudah melampau. Jadi ini adalah kata seru dan diletakkan di belakang tanda seru ataupun siapkan kerja itu segera. Ini tiada kata seru tapi rasa emosi yang kuat ataupun perintah. Perintah ada juga memerlukan kata seru menunjukkan arahan yang tegas. Seterusnya tanda petik ataupun tanda baca yang biasanya berlaku pada dalam dialog lah untuk mengapit petikan langsung. Saya belum makan, ibu. Biasa kalau kita buat dialog mesti menggunakan pembuka dan penutup kata ni lah. Pada jadual rencana karangan, novel, puisi dan sebagainya. Novel esok masih ada memenangi novel. Maknanya di sini pun kita menggunakan tanda petik untuk kita letakkan tajuk novel, rencana, karangan, puisi dan sebagainya lah. Ini kita akan belajar lebih lanjut mungkin daripada tahun-tahun akan datang ataupun kelas akan datang kita akan belajar dengan lebih mendalam lah. Okey, jadi untuk hari ini kita tengok balik di sana ni tempat kosong, kita akan cuba isi ya. Situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, Cikgu, jawab Hasan dan rakan-rakannya. Okey, siap. Di sini kita nampak ada tanda baca ya. Ini tanda petik tadi. Okey. Ini tanda soal atau tanda tanya. Tanda petik. Noktah. Tanda petik, tanda koma, tanda seru, tanda petik, huruf besar, noktah. Jadi itu adalah tanda baca. Jadi di sini kita akan betulkan. Bukan kita akan betul, kita akan isi tanda baca dengan yang betul. Jadi ini adalah dialog. Jika cakap tanda baca, tanda apa yang perlu kita buka untuk membuka dialog. Tengok sini, semua dialog bermula dengan tanda petik. Jadi di situ adalah tanda petik. Syabas, koma, Hasan, Idris dan Kok Bung. Jadi apa di sini? Okey, siapa jawab koma? Betul, alhamdulillah. Koma sebab apa? Kita ada 3 orang, lebih daripada 2 orang untuk disebut. Jadi perlu ada koma, lepas tu baru dan ya. Kalau dan hanya kepada 2. Kalau Idris dan Kok Bung saja, dia kena dan, tidak perlu koma. Tapi ada lagi Hasan, jadi dia 3 orang. Jadi Hasan, koma, Idris dan Kok Bung. Seperti kita belajar tadi, koma ni untuk menyatakan lebih daripada 2
perkara, orang ataupun ataupun benda yang kita nak sebutlah dalam satu masa. Kerana kamu berjaya kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah. Okey. Apa? Ini kata seru. Okey, bila kata seru di sini adalah tanda seru. Dan bila habis ayat dia, apa boleh buat? Kita tutup balik. Ini buka, kita tutup balik dengan tanda petik. Okey, bagus. Seterusnya, kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga. Ini ayat biasa kan? Ayat biasa akhirnya dengan noktah. So, tutup. Kata Cikgu Ramlan lagi. Juga ayat biasa kita letak satu lagi noktah. Okay. Ini untuk situasi di sekolah. Seterusnya situasi di rumah ya. Ayah, macam biasa dia buka dengan tanda petik. Sorry, koma ya. Ayah, di manakah boleh saya dapatkan maklumat tentang diri saya? Ini apa ni? Di manakah ni apa? Tanda kata soal. Jadi kata tanya. Jadi belakang dia adalah tanda soal. Tanya Hasan. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Apa sini? Koma ke titik. Sebab di sini huruf besar kan, dia cakap dia habiskan tanda seru. Maaf cikgu ya, tanda seru sebab ini adalah kata seru. Sijil ini sebagai bukti kamu rakyat Malaysia. Kenapa Malaysia? Ini Malaysia kan? Kenapa tidak diisi? Sebab ini adalah huruf besar. Kita tanda baca juga melibatkan huruf besar. Jadi kita letak huruf besar M. Jadi Malaysia. Dan akhir dengan titik. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya. Bila tanya apa ni? Tanda soal. Tanya Hasan. Amboi, bijaknya anak ayah. Ini adalah kata seru. Jadi belakang dia secara otomatiknya kita letak tanda seru. Jadi murid-murid, sebenarnya untuk memurnikan teks mengenai tanda baca, sebenarnya insyaAllah mudah untuk murid memahami. Kerana setiap ayat, setiap perkataan, setiap ayat itu kita boleh tahu sama ada ayat seru, ayat tanya ataupun ayat biasa. Dan kita tahu kalau dialog kita ada pembuka penutup kata. Dan mungkin akan sukar sikit untuk murid adalah koma lah. Jadi tidak masalah, koma diletakkan di belakang kata seru, ataupun ada banyak perkara yang nak dinyatakan dalam satu masa, untuk menggunakan koma ataupun untuk berhenti seketika. Itulah. Dan cikgu harap murid-murid dapat memahami sedikit apa yang cikgu telah terangkan. Jadi untuk aktiviti pada hari ini, buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 19 dan 20. 19 dan 20. Jadi murid-murid perlu siapkan dan nanti hantarkan screenshot kepada cikgu insyaAllah. Semoga murid-murid sentiasa seronok belajar dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari perkara-perkara baru insyaAllah. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.